Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, kamu semua sihat? Sihat. Okey, sekarang bersemangat ya untuk mulakan kelas. Baik, cikgu. Sebelum belajar tu, cikgu nak tunjuk satu video dulu kepada kamu semua. Melalui video ni, cikgu nak kamu semua tonton, hayati dengan baik dan fahami apa yang video tu nak sampaikan. Okey, boleh ke? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, sekarang mari kita lihat video tersebut ya. Itu dia. Ini Puan punya tahu. Abah buat lagi satu. Penting pandai-pandai membuatlah sendiri. Kan? Apa? Burung ni jatuh dari sarang ni, Mak. Dia tak pandai terbang lagi ni. Ambil ni. Baknya berapa? Burung murai, nak? Berapa? Burung murai. Burung apa? Burung murai. Tiba-tiba, anakku bertanya soalan yang sama berulang-ulang kali. Demi kasih sayangnya, suamiku menjawab tanpa rasa jemu. Burung murai, nak? Berapa? Burung murai. Burung apa? Video tersebut dah habis kan? So, cikgu nak tanyalah mana-mana daripada kamu, apa yang kamu faham? Apa yang video tu, kamu rasa video tu cuba nak sampaikan? Okey, saya cikgu. Okey, Fazana. Video tu pasal keluarga, cikgu. Pasal keluarga. Okey, lagi? Saya cikgu Fatimah. Fatimah. Okey, Fatimah. Okey, cerita dia ni, dia suruh kita hormat kat ayah dengan ibu kita, cikgu. Okey, hormat ayah dengan ibu. Okey, lagi. Siapa lagi? Saya cikgu. Okey, siapa? Sarah. Okey, Sarah. Ni, anak ni dia banyak tanya, cikgu. Banyak tanya. Okey. Okey, anak dia banyak tanya kan? Kita stop kat situ. Okey, saya nak tanya kamu semua satu kelas. Apa yang anak dia tanya dekat ayah dia tadi? Anak dia tanya burung apa? Okey, burung apa kan? Anak dia asyik ulang. Burung apa kan? So, burung apa ni kita kategorikan ayat tu kepada ayat? Ayat tanya. Ayat tanya, ya. Ayat tanya, ayat soal benda tu kan. Untuk kita tanya kepada orang lain. Ayat tanya. Okey. Sekarang, kita akan belajar ayat tanya. Kamu semua pernah lah belajar ayat tanya. Dulu-dulu pun dah pernah belajar ayat tanya kan? Ya, cikgu. Tapi, kita nak belajar ayat tanya ni kepada yang lebih mendalam. Mengenai jenis-jenis ayat tanya. Kamu tahu jenis ayat tanya tu ada berapa? Tak tahu, cikgu. Tak tahu. Okey, tak apa, tak tahu. So, hari ni kita akan belajar. Kita akan tahu ayat tanya tu ada berapa jenis sebenarnya. Okey, sekarang cikgu dah siapkan slide untuk kelas ni. Cikgu nak kita belajar guna slide lah. Bervariasi supaya pembelajaran kita lebih menarik. Okey, sekarang kita akan tengok kepada ayat tanya. Maksud ayat tanya dahulu. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya. Okey, cikgu tulis dekat whiteboard ni ya. Supaya kamu semua nampak. Ayat tanya. Dia cakap ayat tanya ni adalah ayat yang menanyakan sesuatu hal. So, maksudnya bila kita nak tanyakan sesuatu, nak persoalkan sesuatu, kita akan guna ayat tanya. Okey, ayat tanya ni tanda soal. Tanda soal akan diletakkan pada akhir ayat tanya. Okey, yang mana bila kita nak kenal kan ayat tanya ni macam mana? Dia ada tanda soal. Okey, bila ada je tanda soal ni, dia adalah ayat tanya. Okey, sekarang kita masuk kepada jenis ayat tanya. Jenis ayat tanya ni, dia sebenarnya ada dua jenis. Iaitu ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, tak apa. Sekarang untuk lebih faham lagi, kita akan pergi lebih jelas kepada satu-satu. Kita akan pergi dulu kepada ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya ialah ayat yang menggunakan kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya. Dengan kata tanya ni, dia gunakan kata tanya. Kamu tahu kata tanya tu apa? Tahu. Macam mana ayat kata tanya tu apa? Siapakah? Okey, betul Fazana. Bagus. Berapakah? Okey, bagus Fazana. Nis, okey, siapakah, berapakah, bilakah. Benda-benda ni semua kita
katakan dengan kata tanya. Okey, ayat tanya dengan kata tanya dia adalah contoh-contoh kata tanya seperti siapakah, bilakah pada ayat-ayat dalam ayat-ayat tersebut. Okey, kata tanya ni juga menerima partikel. Kata-kata yang menerima partikel kah perlu diletakkan di hadapan ayat. Yang mana okey, sekarang kita tahu siapa ditambah partikel kah kan? Jadi siapakah? Siapakah nama kamu? Siapakah tu dia perlu duduk di hadapan ayat. Tak bolehlah buat nama kamu siapakah dia menjadi kesalahan dalam ayat tersebut. Okey, faham? Bila dia ada partikel kah, dia perlu diletak di hadapan ayat. Okey, ayat tanya dengan kata tanya ni juga dia memerlukan skop jawapan yang terbuka. Yang mana lebih luas skop dia. Jawapan tu hendaklah kepada pemikiran yang luas, bukan hanya kepada ya, tidak. Macam kita lebih kepada perbualan skop jawapan dia. Okey, sekarang kita akan pergi pula kepada ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya. Tengok maksud dia dulu ya. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang diucapkan dengan meninggikan nada suara pada akhir ayat penyata. Pada akhir ayat penyata, maksudnya dia sama macam ayat penyata, tapi yang membezakan dia adalah penggunaan nada meninggi pada akhir ayat. Okey, sekarang saya nak, siapa lagi nak volunteer baca apa Saya, slide? cikgu. Okey, Mimi, silakan. Saya baca yang kedua lah, cikgu kan? Yang kedua sampai habis Mimi. Okey, yang kedua ialah dalam tulisan nada tanya ini ditandai dengan tanda soal. Ya, yang mana ada tanda soal. Okey, lagi Mimi? Yang ketiga, tidak mempunyai kata tanya di dalam ayat. Tidak mempunyai kata tanya. Tak ada macam siapa, bila tadi ya. Okey, lagi. Yang terakhir ialah memerlukan jawapan tertutup. Okey, memerlukan skop jawapan dia tertutup. Yang mana dia jawapan dia tu skop kecil. Okey, terima kasih Mimi. Silakan duduk. Yang mana kita bila disoal menggunakan ayat tanya tanpa kata tanya ni, dia lebih kepada ayat yang lebih kecil lah. Skop jawapan yang lebih kecil seperti ya, tidak, boleh. Macam tu je skop jawapan dia. Okey, sekarang kita dah belajar kan mengenai maksud, ciri ayat tanya tanpa kata tanya dengan kata tanya kan. Sekarang cikgu akan tunjuk pula kepada kamu contoh ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya. Yang pertama adalah ayat tanya dengan kata tanya. Okey, sekarang cikgu akan baca. Siapakah pemain piano itu? Apa kata tanya dalam tu? Siapakah? Ya, betul. Jadi siapakah pemain piano itu? Siapakah tu kita dah tahu. Ayat tanya dengan kata tanya. Yang kedua, bilakah kamu akan pulang ke kampung? Dan yang ketiga, apakah benda itu? Okey, itu adalah contoh ayat tanya dengan kata tanya. So, ayat tanya tanpa kata tanya. Siapa nak baca? Okey, cikgu bagi contoh dulu ya. Cikgu bagi contoh yang pertama sebab ayat tanya tanpa kata tanya ni, macam cikgu cakap tadi, dia menggunakan nada. Yang mana nada dia meninggi pada akhir ayat. Itulah yang membezakan dia dengan ayat penyata. So, cikgu akan baca dulu. Bacaan dia guna nada yang betul. Adik masih belum makan? Cikgu guna nada meninggi pada akhir ayat. Belum makan? Bukan. Adik masih belum makan. Bukan macam tu. Adik masih belum makan? Tu adalah contoh meninggi pada akhir ayat. Okey, siapa nak baca contoh yang kedua? Guna nada yang betul. Saya cikgu Fatimah. Okey, Fatimah, silakan. Bas itu sudah bertolak. Okey, bagus. Guna ada nada dia ya. Terima kasih Fatimah. Siapa lagi yang ketiga? Saya cikgu Sarah. Okey, Sarah, silakan. Pertandingan perbahasan itu akan diadakan minggu hadapan. Okey, bagus. Fatimah dengan Sarah. Yang mana Fatimah dengan Sarah ni menggunakan nada meninggi pada akhir ayat dengan betul. Macam inilah adalah contoh-contoh ayat yang menggunakan nada meninggi pada akhir ayat. Iaitu ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, sekarang cikgu dah ajar kepada kamu contoh ayat tanya kan. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu pula yang buat. Buat contoh ayat-ayat tanya dengan kata tanya. Sekarang dekat slide, tengok slide ni. Cikgu dah bagi 3 contoh kata tanya. Yang mana siapakah, berapakah dan bagaimana, dari manakah. So ada siapa-siapa yang nak bina contoh ayat berdasarkan kata tanya? Cikgu Fazana. Okey, Fazana, silakan. Saya ambil kata tanya siapakah. Okey, boleh, silakan. Siapakah nama kamu? Siapakah nama kamu? Okey, terima kasih Fazana. Okey, sila duduk. Okey, yang kedua.
Nampaknya Mimi dan Sarah tadi nampak dia boleh gunakan dengan betul lah kan. Contoh-contoh kata tanya dia buat ayat dengan betul. Terima kasih kepada Mimi dengan Fazana yang jawab soalan tadi. Berikan tepuk tangan kepada Mimi dengan Fazana tadi. Okey, semangat keberanian yang beginilah cikgu nak kamu semua terapkan dalam kelas ni. Yang mana dalam kelas, dalam pembelajaran ni kita kena berani. Berani untuk mencuba, berani untuk kehadapan lah. Yang mana bila kita duduk dalam majlis-majlis ilmu ni, kita kena berani. Sebab dengan berani ni lah kita akan berjaya dalam kehidupan. Kita tak akan ketinggalan daripada orang ramai. Baik, Okey. cikgu. Sekarang nampaknya kamu semua berdasarkan pembelajaran kita tadi, saya nampak macam kamu semua dah faham lah apa yang kita pelajari pada hari ini kan. Faham, cikgu. So untuk menguji kamu semua, cikgu nak adakan satu game. Okey, satu game ni cikgu nak adakan secara berkumpulan. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu semua bina kumpulan dulu. Kamu Baik, bina cikgu. 4 kumpulan ya. Okey, 2 minit daripada sekarang cikgu nak kamu bergerak bina kumpulan. Okey. Okey dah. Dah siap ya bina kumpulan semua, nampaknya dah siap. Okey, sekarang cikgu akan terangkan aktiviti permainan. Cikgu akan bagi satu gambar rajah. Kamu nampak gambar rajah dalam slide ni? Nampak, cikgu. Okey, berdasarkan gambar rajah ni, cikgu nak kamu semua setiap kumpulan ni bina 2 ayat. Kumpulan pertama dengan kumpulan 3, cikgu nak kamu bina ayat tanya dengan kata tanya. Dan kumpulan 2 dengan 4, cikgu nak kamu bina ayat tanya tanpa kata tanya. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, cikgu nak kamu berbincang dengan kumpulan dan buat. Boleh mula daripada sekarang. Cikgu akan bagi masa 10 minit. Okey, boleh. Boleh mula daripada sekarang. Baik, cikgu. Okey. Betul, cikgu. Betul lah tu. Okey, boleh. Bincang ya dengan kawan-kawan ya. Okey. Okey. Mimi buat kerja dengan kumpulan tu. Okey, nampaknya masa pun dah cukup 10 minit ni. Masa dah cukup ya 10 minit. Saya nampak kamu semua pun dah relax dah. Dah ada yang berbual dah pun tu. Dah siap dah ke semua? Dah, cikgu. Okey, dah siap. So dah siap ni cikgu nak kita buat perbentangan kumpulan. Cikgu nak semua dengar apa yang kumpulan tu buat ayat. Nak tahu betul ke tidak kumpulan buat ayat. Okey, sekarang cikgu nak jemput kumpulan 1 lah dulu untuk ke hadapan dan baca ayat yang kumpulan dia, kumpulan kamu buat ayat tersebut. Okay, saya cikgu wakil kumpulan 1. Okey, Fatimah wakil. Okey, ke hadapan Fatimah. Okey, untuk kata tanya ni, kami pilih 2 ayat. Okey. Okey, ayat pertama, berapakah harga makanan ini, pakcik? Okey, apa kata tanya dalam tu? Berapakah? Okey, lagi? Okey, ayat yang kedua, bolehkah saya duduk di sini? Okey, ayat tanya dia. Bolehkah? Bolehkah? Okey, betul ke ayat yang Fatimah dan kumpulan dia buat kawan-kawan? Boleh. Okey, betul. Okey, betul. So, terima kasih Fatimah. Sila duduk. Okey, dan cikgu nak kumpulan 4 pula yang buat. Kumpulan 3. Kumpulan 4 dah buat? Okey, tak apa. Kumpulan 4 dulu. Saya cikgu. Okey, kumpulan 4 dulu. Kumpulan 4. Sarah. Okey, Sarah. Okey, Sarah. Boleh silakan. Okey. Kamu buat ayat tanya dengan ke tanpa? Tanpa kata tanya. Okey, boleh. Silakan. Okey, ayat pertama. Kelas ini. Okey, silakan. Nasi goreng itu sungguh enak. Okey, ayat yang kedua. Air kamu sudah habis. Ayat kamu sudah habis. Okey. Nampaknya Sarah ada gunalah kan nada-nada meninggi pada akhir ayat yang dia orang buat. Okey, macam mana kelas? Betul ke ayat yang Sarah buat ni? Betul. Okey, betul. Okey, terima kasih. Sarah, boleh duduk. Okey, nampaknya dah habislah perbentangan kumpulan kita hari ni. 4 kumpulan. Dah berdasarkan apa yang cikgu tengok, kamu semua faham lah. Boleh buat ayat dengan baik. Sekarang tamatlah keempat-empat. Dah selesai kan keempat-empat perbentangan bagi kumpulan kamu semua hari ni. Okey, so sekarang kita pun dah berada pada pengakhiran jam bahasa kita. Okay, dah nak habis dah masa. So sekarang cikgu nak mana-mana daripada kamu untuk berikan pandangan, rumusan kamu mengenai sesi pembelajaran kita hari ni.
daripada segi isi pembelajaran ke, aktiviti-aktiviti ke yang kita jalankan hari ni ke. Okey, cikgu nak kamu bagi pandangan, rumusan. Siapa yang nak bagi? Siapa? Fazana. Okey, Fazana silakan. Apa yang dapat saya rumuskan ialah saya dapat tahu apa itu ayat tanya. Ayat tanya ni macam dia ada dua jenis. Ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Jadi saya dapat bezakan dah yang dua-dua tu. Lepas tu saya dapat belajar secara berkumpulan. Jadi isi pelajaran tu dapat kami kongsi sama-sama. Jadi kami cepat faham dan jelaslah apa yang cikgu sampaikan. Okey, lepas tu saya dapat juga tahu yang kata tanya ni, yang tanpa ayat tanya tanpa kata tanya ni, dia gunakan nada. Okey, nada ni untuk hujung sekali tu, untuk hujung ayat tu dia kena nada tinggi. Ya, nada meninggi pada akhir ayat. Okey, terima Terima kasih Fazana. Sila duduk. Berdasarkan rumusan daripada kawan-kawan kamu tadi, cikgu dapat lihatlah kebanyakan daripada kamu semua ni dah faham, dah jelas mengenai isi pembelajaran kita pada hari ini. Bagi yang siapa-siapa yang sama, kabur, tak jelas lagi, tak faham, tak apa. Jangan risau. Kamu semua boleh balik baca dahulu. Baca dengan lebih teliti lagi, lebih mendalam lagi. Kalau tetap tak faham juga, boleh jumpa cikgu untuk rujuk sekali lagi. Baik cikgu. Okey, dan berdasarkan rumusan kawan kamu pada aktiviti pembelajaran kita hari ini pun nampaknya seronok ya. Betul cikgu, seronok. Okey, so cikgu akan perbanyakkan lagi aktiviti-aktiviti sebegini supaya kamu semua boleh enjoy, boleh fahami, boleh ikut apa yang kita pelajari ni dengan lebih baik. Okey, sekarang cikgu nak ucapkan terima kasihlah kepada kamu semua kerana telah bekerjasama dengan baik dalam aktiviti-aktiviti berkumpulan dan dalam kelas pun dapat beri kerjasama yang baik, yang mana bila cikgu tanya semua nak volunteer nak jawab, slide pun semua pakat-pakat nak baca. Cikgu harap kamu semua dapat kekalkanlah momentum sebegini supaya kamu semua ni dapat jadi pelajar yang lebih produktif. Baik cikgu. Okey, dan cikgu doakan kepada kamu semua agar dapat berjaya dalam kehidupan kamu semua, dalam pembelajaran kamu semua. Amin. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Nampaknya masa pun dah habis. Setakat tu sajalah isi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.